maafkan. Yang ngumpat tu saya maafkan. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar betul. Saya maafkan lah, tak ada masalah. Saya ingat saya ceramah dekat Sarawak, keluar dekat restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang non-Muslim free hair, tegur saya, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata, ya Allah Akbar. Saya tak tahu lah nak marah ke nak apa, tak tahu. Tak, orang ingat saya bawa cerita mana. Saya bawa cerita betul. Tanya, boleh tanya asisten saya pergi. Dia orang pun gelak sekali. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, tang mana sama tak tahu lah. Yang pasti nama saya samalah dengan nama seseorang, macam tu lah kan. Teruk betul dia orang. Seorang habis semua dibalon dengan sang surau-rau pun kena. Tapi pada saya simple je, dalam hal tu pun simple. Saya selalu bagi guide. Saya kata orang nak cakap-cakap pasal orang, kita nak tengok kan, dalam TikTok, siapa kita nak judge orang. Satu lagi saya tegur ni, pasangan selebriti, suami isteri, tak kisahlah penyanyi ke, pelakon ke, penceramah ke. Satu perkara saya kata, kenapa semua benda dalam rumah tangga kau nak share dengan media sosial? Wartawan tanya, memang tu kerja dia, tapi engkau kena bijak belum tanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, bahagia Datuk Seri Azman Shah bin Muhammad Zakaria, Deputy Group President and Chief Executive Officer, yang berusaha Encik Megat Khairul Azhar Khairuddin, Chief Financial Officer. Begitu juga barisan tenaga-tenaga penggerak PBJV Group dan Barakah Offshore Petroleum Berhad. Tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya datang dari Negeri Sembilan. Bak kata orang, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak dirandungkan. Hati-hati dengan apa yang saya sebut. Ayat yang bermula maksudnya mungkin sampai pada perkataan yang kelima. Macam itulah. Jadi ucap terima kasih banyak kan. Terima kasih banyak bila orang sebut-sebut dan menjemput ni kan. Ucap terima kasih banyak, dan saya tabik spring lah kan pada Datuk Seri Azman kita, sebab memang ucapan sepatah dua kata betul. Dialah satu-satunya orang yang mengotakan apa yang dikatakan. Dan alhamdulillah hari ini saya seronok sebab saya suka datang tempat yang saya tak pernah datang. Saya tadi masuk simpang tu, saya termasuk simpang kecil yang sebelum tu. Harus saya nak pusing balik. Salah pula kan. Saya jarang pakai map, biasanya driver bawa. Hari ni bawa sendiri, macam tu lah. Berapa hari dah bawa sendiri ni. Tapi macam mana pun hari ni adalah hari paling menggembirakan lah kan. Sebab bila ada program ceramah macam ni, maknanya tak payah kerja. Jadi kan saya cakap, kau jangan suka dulu, kau bangga-bangga rupanya terkena kan. Cakap sabar. Samsul debat ni macam tu. Sebab dia bila saya masuk debat dulu, orang paling takut saya bercakap lah. Sebab saya ni jadi penebat ketiga. Tempat ketiga ni membidas je. Sebab kalau kita tengok dalam pemerintah ni, jadi pembangkang paling senang sekali, cari salah je. Jadi saya dah lah penebat ketiga, pembangkang pula. Memang seronok tu, favorite position saya lah dulu. Dan tu sebab dia panggil Samsul debat tu, salah satunya memang betul lah pencapaian saya dalam debat dulu. Ada yang tulis tu, kenapa nama bapak ada debat? Payah kan orang kok bangang punya kan, tunjuk kat orang kan. Dan alhamdulillah hari ni seronok sangat. Dan hari ni tajuk yang diberikan kepada saya adalah bekerja sebagai satu ibadah. Kenalah dengan program Mukmin Profesional. Sebab apa tau? Sebab apa?
Kita heran tengok orang Islam hari ni. Heran apa? Orang kaitkan orang Islam dengan benda tak baik. Orang kaitkan orang Islam dengan benda kualiti kerja tak bagus. Biasa lah. Melayu bukan Islam, Melayu. Kan? Tapi dalam Malaysia, definisi Melayu adalah orang berbangsa Melayu, kebiasaannya beragama Islam. Jadi bila cakap, aku heran betul lah, biasalah Melayu mana macam tu. Ayat dia macam tu. Melayu macam tu, datang pun lambat. Contoh kan, biasalah Melayu, kerja macam tu lah. Cincai-cincai, asbol, kan? Asal boleh. Dia macam tu, janji ada, janji siap. Dia punya ayat janji tu tak masa bila janji kan? Janji ada dia. Siapa kata janji? Siapa yang janji ada? Kontraktor Melayu kan, orang cakap sengit-sengit, biasalah kontraktor Melayu. Kan? Lepas tu bila kita cakap kita belum memberi peluang kepada orang Melayu, dia bukan main lagi kan, nak bagi peluang Melayu, bukan tak nak bagi, dia bagi. Tapi kita ni kena perbetulkan, sebab kita kadang bawa nama Melayu tapi lupa bawa Islam tu sekali kan, seolah-olah Islam ni time semayang je kan. Macam tu jugalah, macam tu juga kalau kita tengok dari aspek-aspek tertentu, kita lupa bawa. Macam contoh kita buat kerja sebagai satu ibadah ni, macam mana? Bukan susah sangat pun. 3 je syarat nak dapat satu benda tu jadi satu ibadah. Pertama, benda baik. Kedua, diizinkan oleh Allah, makna kaedah metodnya kena betul. Dan yang ketiga, mesti ada niat kerana Allah. Ada 3-3 ni ibadah. Contoh duduk hari ni, pertama benda baik, benda baik. Kedua, kaedahnya betul, duduk asing-asing, tak ada yang duduk atas pangku, peluk-peluk, bercium-cium, tak ada. Duduk dia asing, lelaki perempuan, tata cara dia, hormat dia, tertib dia, semua ada. Mulakan dengan doa, kaedahnya betul. Dan yang ketiga, kalau lupa niatkan Allah, rugilah kita. Pahala mungkin dapat, tapi tak dapat pahala ibadah. Dapat selfie jadilah contohlah kan, kalau ada niat macam tu kan, aku dah lama dah aku nak tunjukkan mak aku ni, ayat-ayat tu dah biasa dah. Mak saya minat betul, mak kau minat pula kau pula sibuk ambil gambar, macam tu kan, macam tu lah ya kan. Jadi itu ayat dia. Itu sebab saya tertarik kan, ada satu buku saya tertarik dengan tajuk buku tu, hidup dengan bismillah. Hidup dengan bismillah. Tak iyalah, sampai satu tahap, cuba tengok berapa ramai orang yang dah lama kahwin, dia I love you too tu prosedur je. Love you itu kadang bunyi tu je bunyi kan. Ya sayang, apa ni, kerja lah. Dia nampak tak? Dia sampai satu tahap dia jadi prosedur, dia tak datang dengan perasaan. Jadi saya baru faham maksud sayangkan isteri tinggalkan, sayangkan anak tangankan kan. Jadi baru saya faham maksud dia. Bila saya dah hari-hari kan sibuk kan, dah beberapa tahun ni sibuk hari-hari, tak ada berhenti saya ceramah ni, hari-hari ni dah berapa hari tak balik rumah ni kan. Iya, malam tadi tidur KL kan, Melaka sini, ke malam ni kan KL lagi, besok ya Allah tak tahu cakap kan, sampaikan anak boleh sebut nak macam dah lupa-lupa muka abah macam mana, macam tu lah ya dah. Wajar budak ni. Wahal dia boleh tengok dari YouTube, boleh tengok Facebook kan. Zaman sekarang bukan zaman dulu kan. Tapi sindir lah tu kan. Jadi macam tu lah. Jadi hidup dengan bismillah. Kita sebut, kadang kita minum automatik kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kita bismillah tu memang tak mengenalkan, tapi selama sejauh mana dalam hati, dengan nama Allah aku minum ni hari ni, biar mudah-mudahan aku dapat tenaga, dengan izin Allah mudah-mudahan aku minum ni ada keberkatan dia, mudah-mudahan aku minum ni jauh aku daripada segala penyakit. Macam kita lah takut-takut kan sekarang ni kan, macam kadang orang gemah hantar-hantar santau angin lah apa benarnya, wa haza min kulli da'in, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wa haza min kulli da'in, ya Allah mudah-mudahan ni jadi ubat untuk aku. Tentu lah. Macam orang kencing manis lah, ya aku kencing manis, tak apa, wa haza min kulli da'in, mudah-mudahan jadi ubat. So gantang gula dalam tu macam tu lah kan. Tapi wa haza min kulli da'in, boleh makan. Apa benda boleh makan? Siapa cakap dagang apa tak boleh, gaut tak boleh makan kambing? Siapa cakap? Boleh makan. Yang jadi masalah kita makan banyak. Kan? Makan sampai seko kan. Kambing tu kalau boleh bercakap, heran betul korang tu. Macam tu lah kiranya. Jadi maknanya pentingnya kita nak bawa benda tu masuk dalam hati kita. Jadi kalau kita tengok dalam konsep hidup kita hari ni, dalam bekerja ni,
Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut sesungguhnya Allah sangat suka, ingat ni betul-betul tau, sesungguhnya Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Bayangkan tu Nabi sebut tu, Allah sangat suka hamba-Nya kalau buat satu perkara dia buat dengan baik, teliti dan sempurna. Maknanya bukannya cincai, bukannya buat alah biasa lah, tak ada. Kalau berniaga betul-betul, berniaga dah tahu sedap, orang ramai, buka lah kedai, buka restoran betul-betul. Kau bergaduh dengan majlis lagi dengan Dewan Bandaraya dekat berniaga kita, tempat tu longkang tu buat apa? Oh, salah ke kami mencari rezeki? Bukan isu itu. Kita kena upgrade diri kita, kan? Rumah kita buat, kenapa kita upgrade? Sebab apa? Kita rasa kita boleh dah. Macam tu lah. Janganlah kita takut-takut. Anak makin lama makin ramai, kan? Contohlah yang rajin tu kan, kejap beranak kan. Assalamualaikum, salam, beranak kan. Jadi contohlah. Jadi makna kata dalam kehidupan kita ni, dalam bab bekerja ni, paling penting sekali dalam bekerja, kerja bagus, tapi ada satu lagi yang kena ada. Bab kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup ni kena ada 4 perkara. Yang pertamanya kenderaan yang tangkas, yang kedua rumah yang lapang, yang ketiga pakaian yang cantik, dan yang keempat pelita yang menerangi. Orang dulu sama bahasanya berkias, kan? Bila dia kata kenderaan yang tangkas, bukannya Camry, bukannya Mercedes, bukan BMW, bukannya Alphard, Fire, Mustang, bukan. Maksud dia kenderaan tangkas ni adalah akal fikiran yang cerdas. Akal yang digunakan, akal ni akan pandu kita bawa ke mana. Lepas ni buat apa? Buat ni buat apa? Alhamdulillah, bagus tim yang buat program hari ni. Dia fikir dah, nak bawa ke mana? Apa program? Penceramah mana nak panggil? Berapa lama dah booking? Contoh, kan? Itu satu, akal. Kedua, rumah yang lapang. Bukan rumah banglo. Bahasa baku. Bukan rumah banglo, apartmen, kan? Penthouse, bukan. Maksud rumah yang lapang, kesabaran yang tinggi. Kena sabar banyak kerja, kan? Sebelum dia nak menjadi Barakah Offshore Petroleum ni punya company, kan? Sebelum jadi PBJV terbalik pula PBJV ni, kan? Sebelum dia nak sampai tu, dah macam-macam proses dah dilalui, tapi kena sabar. Yang ketiga, dia sebut tentang pakaian yang cantik. Apa yang pakaian yang cantik? Pakaian cantik maksud dia akhlak yang baik. Dan juga yang terakhir sekali, pelita yang menerangi adalah ilmu pengetahuan. Buat program ni majlis ilmu. Rupanya Nabi juga sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Macam tu. Jadi kalau kita tengok, kan, ada juga satu kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi masih lagi cerita akhlak, masih lagi cerita adab. Tu sebabnya Imam Malik juga sebut, biarlah ilmu tu biarlah tak ada ilmu, biarlah ilmu tu sikit, biarlah ilmu tu sedikit, tapi jangan tak ada adab, katanya. Kadang-kadang kita tengah duduk lepak dengan Datuk Sri Azman, yang duduk lepak, kan, tengah lepak-lepak, kan, tiba-tiba lalu seorang anak dara Datuk Sri, kan? Dia lalu tepi tu, tumpang lalu abang Haji, kata. Huish, terangkat kening. Datuk Sri pun tanya saya, anak siapa tu? Tak tahulah Datuk Sri. Terus tanya anak siapa, tak tanya dia kerja departmen mana, tak tanya dia kerja mana. Orang tanya anak siapa terus, sebab adab, akhlak. Tapi kalau tengah duduk-duduk, tiba-tiba orang tu berhenti tepi kedai tu, dia horn, kita terperanjat, siapa pula ni? Dia keluar kata, weh, rumah Datuk Sri Azman Shah, kau tahu tak mana? Yang dia tanya tu Datuk Sri tu. Rumah Datuk Sri Azman Shah lah, mana katnya dia. Walaupun dia menjawab tu Datuk Sri Azman Shah, dia pun jawab, tak tahulah, kau pergilah tanya orang lain. Dia kata macam tu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab adab dia. Adab tu.
Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. So cakap biarlah elok. Muka lawa, baju lawa, tapi kurang ajar macam mana? Kan? Elok nampak budak tu. Memang budak baru tu dekat department ni. Budak baru macam tu lah. Dia kata kan? Dia kata ayat dia kan? Yang macam tu, yang bersepah jalan tu dah lama tu, dah 10 tahun. Dan bos pun dilanggar kan, contoh lah kan. Tapi bukan kat sini lah, saya dah check tempat lain Jadi kenapa kita nak jadikan kerja sebagai satu ibadah? Apa mustahak dia supaya apa kita buat ni tak sia-sia kan, tak sia-sia. Malaikat Jibril pernah beritahu pada Nabi, lebih kurang sebagai peringatan kepada semua orang. Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Betul lah tu kan, sampai masa kita akan mati. Pertama. Kedua, cintailah, sayangilah sesiapa saja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga kan, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap perbuatan kamu. Saya dalam ceramah saya pernah sebut, ada ke non-muslim sini? Yang online ada kot? Tak ada, memang tak ada, memang muslim saja semua. Ada seorang je lah. Dia tengok tak ni? Tengok. Oh tak tengok. Oh lah syian dia. Saya ceramah saya semua orang boleh dengar, jangan risau kan. Cuma adalah satu hamba Allah tanya saya, sebab saya kata nanti ceramah tentang akhirat lah, saya kata nanti bila sampai kepada masyarakat, kita sampai yaumul akhir, nanti semua orang akan dikira amalan dia. Siapa yang baik dapat pahala, buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Siapa yang pahala dia banyak, dia masuklah syurga. Siapa dosa dia banyak, masuklah neraka lu. Tengoklah berapa lama. Tapi siapa yang bukan Islam kan, buat baik macam mana pun dia tetap masuk neraka. Adalah yang tanya tak puas hati, habis kata Allah tu maha adil, maha kaya. Yang tanya orang Islam, kata Islam tu apa, Allah tu maha adil, maha kaya. Takkanlah dia orang tak dapat balasan atas kebaikan dia buat atas dunia. Banyak benda baik dia buat juga. Dia tolong orang, dia ni balas ke tak balas? Allah balas tak? Allah balas, tapi Allah balas atas dunia lagi. Itu sebab kalau kita tengok kenapa dia semayang tak apa tak, tapi duit banyak kan. Saya ada pangkat Tan Sri, Datuk Sri, bukan Datuk Sri lah, silap orang lain Datuk Sri kan, contoh kan, tak ada je kan. Tapi macam contoh kita tengok di barat kan, kita tengok luar negara paling senang kan, kita tengok kan pelakon-pelakon, ya Allah, kita tengok rumah dia dah macam apa kan tak. Kita tengok yang pemain-pemain bola sepak tu kan, kereta dia tak tahu buat apa dah, berapa banyak kereta, pergi training tak tahu naik kereta apa dah kan. Lepas tu dia tak kahwin pun, anak dah 4, dia dengan girlfriend dia dah ada 4 orang anak. Bila tanya bila nak kahwin, kami belum berfikir nak kahwin ni. Macam tu lah. Dan dia kaya. So tu yang dipanggil sebagai istidraj kan. Istidraj ni apa? Allah bagi nikmat, bagi kemudahan, kesenangan pada dia supaya dia terus jauh daripada Allah. Allah tak nak dia. Allah tak nak dia. Kita tak nak lah macam tu. Jadi jangan komplain, aku ni kerja macam mana pun, macam tu je lah hidup aku ni. Selagi mana Datuk Seri Azman Shah dekat situ, dia kata aku takkan naik pangkat ni. Seorang tu ada lah yang cakap, ada yang cakap macam contoh lah. contoh lah kalau dia fikir macam. Sedangkan bukan manusia yang menentukan. Kita kena fikir tu. Kadang-kadang lepas tu kita petikai kan. Satu lagi, manusia terlupa ada 5 benda dia nak dalam hidup dia. Ada 5 benda kita nak dalam hidup kita. Nak rumah besar, contohlah. Apa lagi? Dia nak apa? Kereta besar, kereta baru, cantik, canggih, batuk start enjin, bersin macam apa lagi? Apa kereta apa lagi? Apa lagi nak kalau boleh melancong lagi? Apa lagi? Bini banyak kan. Lagi satu lagi. Apa satu lagi? Apa lagi? Duit banyak betul lah dalam bank, sampai belanja pun tak tahu nak berapa lah duit tu, contoh lah kan. So 5 benda ni kan, tapi kalau bagi 5 ni kat kita rasa happy. Tapi ada benda lain Tuhan ambil daripada 5 ni. Contohnya Allah cabut nyawa mak kita. Contoh, siapa yang tak ada mak dia faham maksud saya. Benda tu dah lain tau. Benda kekayaan yang kita ada ke apa kita ada ke, kita rasa kurang. Kita dah hilang kota doa. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, raya baru ni macam mana? Lain.
Walaupun dah 5 tahun, dah 7 tahun, dah tak ada mak, tetap dia akan rasa raya tu lain. Tak sama rendang mak sendiri buat dengan mak orang lain buat. Kan? Lepas tu tinggal lah mak mentua, numpang kasih mak mentua pun tak ada, pun dah rasa lain. Kan? Macam saya lah, bila hilang arwah abah saya, rasa lain betul hidup ni. Kan? Tapi yang tinggal hanyalah kenangan-kenangan dan lawaknya ayah saya tu. Dia lah manusia yang paling kelakar saya pernah jumpa. Saya baik, saya tak macam tu. Macam tu lah ayat dia kan. Jadi salah satu tujuan adalah kita nak keberkatan. Hidup kita ni dalam dunia tu, saya bagi poin tu sebab berhati-hati dengan benda yang kita nak. Kadang-kadang orang dia nak tapi dia tak fikir kesan dia. Aku nak bini 4, dia tak fikir kesan dia. Sekarang pun kau dah tak cukup masa kan, kau nak 4 bini, tapi kalau Allah dah bagi, alhamdulillah kan. Orang perempuan pun macam tu, aku tak nak bermadu, tapi bila Allah bagi, ingat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Ada sebab Allah bagi benda tu. So jangan marah dulu, relax, tenang. Aku dah sana tengok dia ngangguk tadi. Dah lama tu dia dah macam ni dah. Tak saja, tak ada. Kadang orang lelaki dia seronok dengar je, berani tak ada kan. Tapi macam tu lah sebenarnya keberkatan. Sebenarnya dalam kita ni sebenarnya nakkan keberkatan dalam hidup kita. Itu salah satu tanda berkat tadi, pagi nanti dia datang elok pula. Hijau semua lampu ni, lampu traffic light lah, elok hijau lah. Tu mudah pula hari ni. Kita pula asal senang sangat ini ya, kata kan. Lepas tu yang seorang tu dah bincang-bincang lah. Aku rasa Samsul Serbat tak jadi datang ni. Dia dah bincang dah semua, dia tak tidak Samsul Serbat ni kan. Bila datang kau kutuk pula kan. Macam tu. Dengar aku dengar weh. Tinggi weh dia tu kan. Saya maafkan lah tu. Saya maafkan lah. Yang kau ngumpat tu saya maafkan. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar tu. Saya maafkan lah, tak ada masalah. Saya ingat saya ceramah dekat Sarawak tu, keluar dekat restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang non-Muslim free hair, tegur saya, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata ya Allah Akbar. Saya tak tahu lah nak marah ke nak apa, tak tahu. Tak, orang ingat saya bawa cerita mana. Saya bawa cerita betul. Boleh tanya asisten saya pergi. Dia orang pun gelak sekali. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu, tang mana yang sama tak tahu lah. Yang pasti nama saya samalah dengan nama seseorang, macam tu lah kan. Teruk betul dia orang. Seorang habis semua dibalon dengan sang surau-rau pun kena. Tapi pada saya simple je, dalam hal tu pun simple. Saya selalu bagi guide. Saya kata orang nak cakap-cakap pasal orang, kita nak tengok kan, dalam TikTok, siapa kita nak judge orang. Satu lagi saya tegur ni, pasangan selebriti, suami isteri, tak kisahlah penyanyi ke, pelakon ke, penceramah ke, satu perkara saya kata, kenapa semua benda dalam rumah tangga kau nak share dengan media sosial? Wartawan tanya, memang tu kerja dia, tapi engkau kena bijak bila tanya, macam mana kes ni? Saya rasa tak payah cakap, doa lah yang baik-baik terima kasih banyak, doakan saya sayang isteri saya, doakan, dah habis cerita. Yang perempuan pun sama, tak payah nak menangis marah gaung depan tu, tak payah lah kan. Tak payah. Betul ni cakap, saya tegur semua, bukan termasuk saya cakap ke diri saya sendiri lah, mana jangan kau share peribadi kau dengan orang. Sebab saya tanya apa? Simple je. Sekarang ni proceeding kes mahkamah tu, kau dah bercerai belum? Belum. Selagi belum cerai, semua cerita pasal suami, pasal isteri, dia masih ke pasangan, aib tu dosa. Jangan buka. Yang kau orang terbabit sama apa hal? Sudahlah kau jantan, lepaskanlah dia. Apa masalah kau? Tak, cara kau bercakap macam kau hari-hari duduk dengan dia di rumah tu. Saya tak backing siapa-siapa. Saya tak ada nak belakang lelaki perempuan. Pada saya semua kena sama. Ambil dia kan, doa yang baik-baik, doakan baik-baik untuk saya ya. Terima kasih banyak. Okey, jumpa lagi. Nak tanya sikit. Memang dia akan tanya. Saya pernah kena dulu. Masa saya berlakon, cara fikir macam banyak kan aku lakon.
Tak ada kan filem This Is Billah tu, watak saya tak sampai 2 minit pun 2 scene tu. Kau campur 2 scene tu tak sampai 2 minit. Satu scene tu Camah buat gakak, ustaz buat kelakar sikit tu. Okey cut. Okey steady ustaz, tukar baju. Tukar baju satu lagi, ustaz tengah pump blackout. Okey ustaz cut. Kita masih ustaz. Assalamualaikum. Okey ustaz, ni payment, kita balik-balik itu je. Camah masa tu dia buat shoot tu dekat Simnanti, Masjid Lama Simnanti. Saya pun balik. Bila launching sebelum launching filem tu, kita ke meraih majlis buka puasa apa semua, lepas tu dia wartawan interview saya. Nak tanyalah apa perasaan dapat peluang berlakon ni. Okey, pengalaman baru. So kalau ditawarkanlah berlakon filem lain lah, adakah SD akan bersetuju? Sebab kat luar orang ramai panggil saya SD. Samsul Bat SD bersetuju. Tengok jadual Camah saya lah. Kalau jadual saya okey lah, maknanya setuju lah. Yelah, tengok jadual saya lah. Jadi maknanya saudara Samsul Bat setujulah untuk berlakon dalam filem lain, mungkin watak lain ke apa, untuk next kan. Kalau macam saya cakap tadi lah, kalau jadual saya okey, mungkinlah saya terima. Maknanya kalau jadual okey, maknanya terima lah. Ya terima. Kau tahu dia keluar apa dekat surat khabar esok tu, dekat dalam tabloid apa semua keluar, Samsul Bat ingin mencuba watak baru. Kau bayangkan macam aku tergegeh nak cuba watak baru. Saya betul kan, saya keluar statement masa tu ramai lah orang band bantai balik kan. Keluar dia, hati-hati keluar statement. Itu sebabnya saya, kalau mana wartawan yang nak keluarkan statement, waktu saya bekerja dulu, saya ni bekas pengarah undang Liga Advisor dulu. Jadi bila dia kalau nak keluarkan statement saya tentang department saya, satu syarat, bila kau dah siap draft sebelum kau nak print, kau bagi aku tengok dulu. Kalau tidak, lain kali sampai bila pun kau tak boleh interview aku. Okey tuan. Dia tunjuk. Saya memang particular benda tu. Sebab kalau dia membawa konotasi yang negatif, membawa pada maksud negatif, tu saya tak nak. Sebab kata-kata kita melambangkan keseluruhan organisasi kita. Sebab kena hati-hati. Itu sebab kita pun netizen hati-hati. Kita bercakap macamlah kita tak ada masalah. Tak ada masalah keluarga ke cakap. Siapa tak pernah ada masalah rumah tangga? Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun masalah sebenarnya. Mana dia masalah dengan rumah tangga dia tanpa dia sedar. Mesti ada masalahnya. Merajuk, salah faham, kecil hati, lebihkan mak awak daripada mak saya. Contohlah kan. Cik-cik rumah awak, cik-cik rumah kampung awak je, kampung saya tak. Ada je benda-bendanya. Sebab dia melibatkan manusia. Kan? Jadi walaupun bukan tu tajuk dia kan, kan? Tapi makna nak jadi peringatan supaya kita ni nak cari satu benda, satu ibadah, jangan rosakkan dengan dosa-dosa yang kita buat cara tak sengaja. Dia ada satu tajuk tu, ribah dan fitnah. Ribah dan fitnah. Fitnah cakap satu benda yang tak betul pasal orang, tapi ribah ni cakap benda yang betul, tapi kalau empunya badan dengar, tentu-tentu dia tak suka. Itu ribah, mengata, mengumpat, bercakap di belakang orang. Cuma ada satu je bercakap di belakang orang yang dibenarkan. Apa dia? Tukang gunting. Dia memang bercakap belakang orang aja. Dia tak pernah macam tu. Sampai ada besar berbual gitu. Okey. Arwah abah saya lah tanya, dan banyak pekerjaan-pekerjaan apa yang banyak cakap belakang? Wartawan kot. Ada kat cakap depan, abah cakap kan. Kelakar tu abah kot. Macam tu lah. Ni. Jadi dan kita tak dapat elak bila cerita tentang profesional ni, kita terpaksa cerita juga tentang integriti. Integriti. So bila sebut integriti, apa terbayang dalam kepala kita? Kita terus terpacul satu perkataan apa? Integriti lah, SPRM kan. Sedangkan integriti dah ada institut dia sendiri, Institut Integriti Malaysia, IIM. Tapi orang nak cuba sebut kat SPRM sebab orang kaitkan integriti dengan rasuah, mengkaitkan dengan penyalahgunaan kuasa. Sedangkan integriti ni dia lebih luas daripada itu, merangkumi isu rasuah. Jadi kita jangan ingat dia integriti ni isu rasuah saja, dia lebih daripada itu. Kekemasan kita, cara kita berjalan, cara kita bercakap, cara kita menguruskan sesuatu, mengikut prosedur ataupun tidak, SOP ni dipatuhi ataupun tidak, kan? Mengikut hierarki dia, dari segi prosedur ni ikut tak, dia punya dia punya ranking dia tu betul ke tak. Macam doa lah, doa kalau tak ikut ranking habislah, susah nak makbul. Doa bukannya ya Allah kau berikanlah aku, kau lupa dulu ya Allah kau maha pengasih maha penyayang, Allah dulu, salawat dan salam kat junjungan besar Nabi Muhammad SAW, Nabi pula, para sahabat, tabi'in kan semua. Tapi lepas tu baru minta yang orang perempuan yang dah kahwin, doakan suami dulu baru doa orang lain. Suami boleh doakan mak ayah dia dulu, kena doa mak ayah dulu baru doa untuk orang lain.
Tahu tak? Lepas tu bila dalam ranking macam tu kita itu pun tak ikut, macam mana? Macam contoh kan, orang nak buat solat sunat istikharah, main buat je, dosa banyak, main buat je. Ya Allah, beri tunjukkanlah aku tak nampak lah. Malah tak nampak sebab prosedur tak betul. Prosedur dia bukan prosedur lah, tapi maknanya sebaik-baiknya cuci dosa dulu. Maknanya apa? 7 malam sebelum kita nak buat, at least buat solat sunat taubat dulu sebelum nak buat solat sunat istikharah. Baru betul rasa-rasa dah minta ampun Allah betul-betul. Ya Allah, apalah sudi kiranya, ya Allah kau tunjukkanlah aku apa yang patut aku lakukan. Patutkah aku menerima dia di dalam hidupku, ya Allah. Kalau kita, dia tak semestinya mimpi, tak semestinya mimpi, tapi kalau kecenderungan hati kita kuat nak ke dia, insya-Allah saya terima walaupun jadi yang ketiga. Sekarang ramai tau orang perempuan dia sanggup jadi yang ketiga, jadi keempat sebab dia kurang komitmen. Suami jangan balik sekali habis sapi, bila balik dia layan terbaik, siap masak segala binatang masak. Kan air candlelight tengah hari. Dia ngalau lalat tu kan. Tak adalah maksud, ada yang macam tu sebab dia suka macam tu. Ada satu lelaki paling sibuk yang saya jumpa, dia memang selalu overseas outation apa semua. Dia jumpa isteri dia pergi kat satu restoran, datang isteri pertama dia datang makan dengan dia, tanya anak macam mana bab, bagi 10,000 belanja. Kita jumpa lagi dia pun balik bini tu, dia tunggu lihat jap, bini berdua sampai borak buat pap hulur 10,000, jaga dia baik. Okey abang tak balik ke? InsyaAllah nanti abang balik lah. Pap zap, dia pun hilang, dengan dia hilang sebab kerja kan. Ada yang macam tu, ada. Tapi kita kena hidup ni, dalam bahasa Jawa tu disebut as it is. Maknanya terima hidup kita ni and enjoy our life. Macam tu lah. Jangan kita sibuk melayan perasaan yang mengecewakan hati kita. Buat apa? Dah suami tak boleh balik, suami ni shopping kan, tak ada duit minta kan, dia tak bagi duit, Ustaz pakai duit saya sendiri, enjoy duit sendiri, tak apa. Tak, kita membesar-besar dah. Kau minta pun memang tak dapat, kau cekik kau sepak dia pun dia tak boleh bagi. Buat apa kau nak mengecewakan hati, mengharap pada mereka yang tak sudi kan? Memang macam tu hidup. Saya tengok beberapa ramai lelaki belagak gaya bukan main lagi, pakai iPhone, kredit tak ada, bawa kereta mahal berapa bulan tak bayar, parking kat rumah member, tak parking rumah sendiri, takut orang cari. Ada orang macam tu, hidup dengan bayang, dengan hidup berpura-pura tunjuk ke orang. Tu yang susah tu. Naik kereta tadi pun orang pandang, aku naik Azhar salah, naik kereta besar salah. Naik kereta Azhar sampai kat Kuantan, saya cakap dengan driver saya, kau pergi basuh kereta dulu, kotor sangat kereta ni. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Masa tu macam hantu TM, bos naik kat bos, tadi Ustaz jauh-jauh datang naik Grab. Oi, kereta aku tu. Betul. Tapi saya tu terang, bukan saya nak berpura-pura. Kereta Azhar tu memang this one of my favorite car. Leather seat, siap dengan reverse camera, speaker Alpine. Main-main. Lepas tu crystal white, mana sama dengan kat luar tu, crystal white, tone dia berbelang dengan hitam kan. Sekarang mileage je 380,000 km, masih pakai tip top full service. Budak produk tu bertanya, Ustaz pergi mana Ustaz? Bukan baru lepas ke servis kata. So saya happy, naik Azhar pun saya happy, saya naik kereta ni happy je. Drive sendiri tu yang saya drive sendiri, saya bawa lah kereta yang ni kan? Happy. Mending bala buat apa? Tu melayan benda menyakitkan hati buat apa kan? Itu je hidup kita. Naik motor, apa lah motor, hujan kuyup, halah hujan, kenapa kita nak, dah basah lah. Sampai rumah telefon, tolong siapkan apa, towel abah. Sampai kat pintu, zap, lap, masuk, mandi, settle. Mungkin kita marah, bukannya api hujan terbakar, dah tak ada. Lepas tu orang pakai auto ke pagar rumah kita, pakai semi auto, apa dah kan pagar auto dengan pagar semi auto, tahu kan? Tahu ke tidak? Yang mana tak tahu?
Yang auto kita tekan remote. Semi auto kita telefon. Kau standby abah nak sampai. Ada dia pegang tunggu ayah sampai. Kan? Lagi. Kau tahu kan? Tu semi auto nama dia. Ayah ni lama awal sangat telefon ni, lama tu tunggu ni. Dia tu cerita apa benda. Happy tu je kan. Dan begitu juga bila sebut integriti ni berkaitan dengan ketelusan, keteguhan, kekukuhan dan keutuhan. Tu maksudnya. Dia merujuk kepada apa tu? Dia merujuk kepada struktur kekukuhan, struktur binaan bangunan, engineering punya term sebenarnya. Integer. Jangan tengok sebutan yang kita nak sebut lah, British, UK, US kan. Kita tengok kan, tapi integer bermaksud kekukuhan, keutuhan struktur bangunan tu. Macam contoh lah satu bangunan, termasuklah bangunan ni bangunan apa ni? Mitra Land kan. Jadi, in fact saya selalu pergi apartmen Salvia sebelah ni. Ada kakak ipar saya seorang di sini. Kan? Jadi, bila bangunan-bangunan ni, katalah dia ada 10 tiang asas. 10 tiang asas kan. So tu yang mengukuhkan binaan tu. Tetapi boleh je kalau engineer tu dengan project manager tu bincang sesama, nak sound lab sikit. Contohnya, buang 1 tiang, buang 2 tiang asas, tukar dengan benda yang lebih murah. Bangunan akan tegak ke tak? Bangunan akan tegak, nampak kukuh. Cuma kekukuhan bangunan yang sepatutnya bertahan 300 tahun mungkin akan tinggal 150 tahun je. So apa ayat ni? Ini beza dia. Dalam hati ada seorang, tak apalah, masa tu kita pun dah tak hidup lagi. Tapi pada orang yang percaya kehidupan selepas mati tadi, dia akan jaga ni. Dia akan jaga benda ni. Contoh kita bagi paling senang sekali, kita naik kereta, tiba-tiba lampu merah. Kiraan saatnya ada 150 saat lagi. 149, 148, 147. Tak ada kamera, tak ada CCTV. Pada masa tu jam 12.45 malam. Saya nak tanya perempuan, saya tak nak ni lagi, tanya perempuan tu. Korang akan tunggu sebab tepi tu ada seekor anjing mati je. Nak tengok. Saya nak tanya, jujur cakap, you all akan tunggu sampai habis atau you all tak ada siapa pun. You akan terus. You apa? Jalan. Orang lelaki saya tanya, akan terus ke? Akan tunggu ke atau terus? Tunggu. Kau nampak tak beza? Nampak tak beza? Tak, bila kita cakap you all marah. Tapi inilah hakikat dia. Saya saja bagi laluan perempuan tu. Jalan aja dia tu. Dah orang tak ada. Tadi saya tak habis soalan lagi. Dia dah jawab dah. Jalan je dia. Aku dengar lah, kau ngumpat aku pun dengar lah. Tengok orang lelaki, tunggu. Iya, itu beza. Itu maksud beza integriti dengan tak integriti tu. Sebab saya sound orang kat Putrajaya. Saya camah dekat kementerian kat Putrajaya ni, adanya menteri-menteri mengajar rakyat satu Malaysia ni ikut peraturan undang-undang. Tapi kenapa kat traffic light kau orang ni belok kiri sekiranya tiada kenderaan, walaupun lampu merah, belok je kiri kalau tak ada kenderaan? Itulah maksud dia. Kau ajar orang langgar undang-undang. Aku try buat kat Kuala Pilah, kena saman. Ya betul. Mana keadilan ni? Kan? Contohlah. Jadi integriti ni, ada orang tak ada orang, kita tetap akan bekerja dengan baik. Tetap akan buat ikut peraturan dan undang-undang. Dan begitu juga kalau kita tengok seperti mana yang disebutkan dalam satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 28, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian kalian dihidupkan, Allah hidupkan kalian, kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kalian kembali untuk diberikan balasan bagi segala yang kalian kerjakan. Maknanya poin dia nak beritahu apa yang kita buat akan dibalas, apa kita buat akan dibalas. Ada fahaman yang lain daripada agama Islam ni sebut hukum karma. Dia kata buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Sebenarnya tak tepat. Berapa ramai orang buat jahat tapi dapat benda baik juga. Itu saya kata tadi yang istidraj tadi. Allah ni kadang dia bagi tu biar kita hanyut sampai satu tahap Allah bagi kesedaran. Ada juga. Kan? Ada berapa ramai orang suami yang garang tak tunaikan hak sebagai suami tapi kaya raya. Ada seorang perempuan tengah semayang mengadu, ni perempuan ni mengadu. Saya banyak dapat aduan kan. Laki ni sepak ni kau ni.
bodoh kau semayang tonggak-tonggak, kau miskin, aku ni banyak duit, tak ada pun sibuk macam kau, dia kata. Aku gak bagi kau duit belanja, mana Tuhan kau bagi duit kat kau? Oh, yang sombong, ada orang macam tu. Kadang kita cakap, bila lah 4 balasan ni kan, sampai episod ke 25-26, wah menunggunya, kerasnya takdir. Dah habis dah drama tu, dah habis dah. Belum untuk Firdaus 2 dah habis dah. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kalau tidak tak tengok juga. Malas tengok drama Melayu ni, heran betul aku. Kau tengok drama Melayu terutama hari raya, kau banding dengan raya Cina tu, dia orang berdrama Cina terlalu hujung tu mesti kong sini bawa tarian singa lah, happy baik semua. Ya Allah, drama Melayu azab betul aku tengok. Fauziah Nawi tu tiap tahun kau tu pondok buruk tu diulang-ulang kan. Drama Melayu malam raya mulalah mati, jatuh dan dodol. Aku cakap apa hal? Dalam banyak hari time tu ini mati ni. Kita tengok betul. Mak aku rasa mati dah ni. Tiba-tiba mak jaga diri apa-apa hal, Alung minta maaf banyak-banyak. Yalah, mak maafkan kau. Bang, aku banyak buat salah kau bang. Aku minta maaf bang. Bang, aku minta ampun bang. Halalkan makan minum aku bang. Iman-manan dengan Rosyamno. Tiba-tiba mati tengah-tengah semayang mati. Saya cakap dengan Abang Rosyamno, suci betul bila kau mati, suci je. Dia kata tu kan. Kau jangan macam-macam ni marah. Betul kan? Kebanyakan sedih je tu malas tengok tu sebab saya suka tengok filem Tamil. Sebab filem Tamil dia boleh mengasah critical thinking. Sebab kau takkan boleh agak ending ni channel tu. Kalau ikut hukum mati dah tu, tagak dia balik. Iya. Kau tengoklah, dahsyat. Sekali tu dia hero tu, saya tengok cerita Kuruvi. Dia melompat orang kejar dia tu, dia melompat bangunan tu, ni ada pokok, ada sungai, pokok, kemudian kereta api. Dia target kereta api tu. Dia lompat tu, dia kayuh macam ni. Aku cakap sampai ke ni. Dia bukan tersangkut, dia siap duduk ke tu. Itulah kau tak tengok. Kau tengok Superman, Man of Steel. Dia lawan orang daripada planet apa Krypton lah. Tengok yang dia lawan 4 orang yang power sama dengan dia, tercampak habis pecah-pecah saiz minyak tu. Tu baru 4. Rajinikan tu 3 lori kau tu. Yang turun tu pun kosong, semua ada ABM, alat bantuan mengajar kau tahu. Semua bawa sabit, bawa parang, bawa apa. Dia sap berhenti kau jahat tu. Kat sini dah hilang kepala tu. Tak ada. Macam tu lah kan. Aku yang tak tengok drama Melayu ni, baru nak tampar bersambung. Allah, nak tunggu besok pula. Besok tak ada, dia sampai Khamis je. Tunggulah hari Senin. Bincang ni satu hal bincang. Masa penampar dia sampai tak? Bincang satu hal lah kan. Jadi itulah dia. Dan disebutkan dalam bab integriti ini, amalan bersikap jujur dan juga menunjukkan kepatuhan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Jadi hari ini memang kena ada tu semua. Sebab dunia makin mencabar. Ujian memang pelbagai. Hidup mana dia tak ada ujian? Tengah duduk ujian. Ingat rumah tangga tu bahagia, tak ada orang ketiga datang kacau. Mesti ada. Nak pula suaminya kesana kemari. Ceramah. Ada orang hantar mesej. Saya selama ni hati saya tak terbuka pada mana-mana lelaki dia tu. Semenjak menyaksikan rancangan Ustaz dalam TV ni, tiba-tiba hati saya diketuk kembali. Apakah? Dia tak apakah? Iya, saya tunjukkan mesej tu kat isteri saya. Saya tunjuk. Tengok ni, orang hantar. Lagi risau dia. Iyalah, mana tak risau. Kalau hidup kau senang, okey, taat peraturan, salam, cium tangan, berjilat, apa semua peluk, ya Allah sayangnya abang. Memang
takkan berlaku benda tu baik semua, mesti akan ada ujian. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang taurang di awan. Kalau ada hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan, tentu ada. Jadi rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya rumah makin besar, orang makin ramai. Anak seorang-seorang masuk universiti, masuk sekolah asrama, tinggal mak ayah bergema-gema dalam rumah. Abang makan apa pekak ke pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah. Ramai orang kat luar sana, pangkat makin tinggi, akal sehat semakin rendah, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Tahun lepas hujung tahun keluar satu penyakit, sesama tomato. Aku heran betul nama penyakit. Kadang sampaikan doktor ni dah tahu tu nak beri nama penyakit tu apa. Tangan, kaki, kuku dan mulut. Apa pasal? Habis anggota badan. Lepas tu penyakit belakang cuping. Agaknya macam tu lah. Nama-nama. Penyakit semakin banyak. Melancung satu dunia. Jiran sebelah rumah pun tak kena. Pendapatan semakin tinggi. Ketenteraman jiwa semakin tak ada. Gaji bukan tak tinggi. Duduk kat sini. Daman Sarah PJU. Oh. Kan? Tapi hati tak tenteram, hati tak tenang. Banyak betul benda nak fikir kat KL. Oh, KL kau jangan KL. Kalau kat kampung balik KL, kan? Nama Sarah, kan? PJU. Apa maksud dia? Pilihan Jaya Utama, PJU. Kan? Oh, dah lah Pilihan Jaya Utama pula tu. Kan? PJU 5 kan? Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin berkurangan, kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin kurang. Kualiti emosi ni saya ceramah minggu lepas di UTHM dan juga saya ceramah di Pejabat Agama Islam daerah Tampin. Tajuk dia pengurusan emosi. Yang tu pun you all kena buat. Maknanya kena panggil lagi lah. Jadi tak, bukan apa. Kenapa saya cakap emosi ni penting? Emosi penting. Tengok yang kes Bella kan, sebenarnya tu berkaitan dengan emosi sebenarnya. Hentak budak dekat tadika tu, yang boyfriend bunuh bakar, keluarkan janin. Budak tu sekolah agama tu. Tak usahlah, jangan. Saya tak buka soal jawab, jangan tanya tau. You dengar aje. Saya sebelum ini tidak mau mendahului mahkamah dalam isu ini. Kau dengar je kau, oh sudah. Tapi memang yang berakhir di sekolah agama. Bayangkan sekolah agama, macam mana pertimbangan dia sampai tu, sampai tahap tu. Kenapa? Emosi. Okey, simple je. Saya akan bawa kisah ni kenapa jadi, dan benda tu berlaku dekat kita juga. Iaitu apa tau? Kita marah orang, kita no, marah. Anak kita marah, suami kita bagi macam-macam. Kadang lepas tu malam kan, kita fikir, kenapa aku marah sampai macam tu sangat tadi? Tiba kita lupa. Ya Allah, yang aku pergi berlawan dengan dia buat apa? Dengan guard tu ni, kat parking tu. Bangunan cantik, Metroland. Parking tak ada. Contohlah. Ada, nak parking bawah kat palang-palang tu. Yelah, ni bangunan ni share dengan berapa company banyak itulah, tu terpaksa kan. Saya ingat saya hebat sangat turun, boleh parking depan ni ke? Tak boleh. Tak boleh kan. Betul kan, sebab emosi menyebabkan. Saya bawa satu kisah, Saidina Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Maksudnya tak, Nabi yang datang ziarah Saidina Abu Bakar. Dia berbual kan, berbual, tiba-tiba seorang Arab Badui datang, dia kutuk macam-macam Saidina Abu Bakar. Kemudian Saidina Abu Bakar bangun, tengah berbual dengan Nabi. Saidina Abu Bakar bangun, dia pandang Arab Badui itu, senyap Arab Badui itu. Bila Arab Badui itu senyap, Saidina Abu Bakar turun, berbual balik dengan Nabi. Nabi senyum. Kemudian Arab Badui itu masuk second round, dia kutuk lagi. Kali ini Saidina Abu Bakar bangun, pandang dia sekali lagi, dia diam sekali lagi. Kemudian dia duduk, dia sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum lagi. Kali ketiga, bila dia balun, kali ini Saidina Abu Bakar dah tak tahan. Dia bangun, dia balas balik segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua disebutnya. Kali ini Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Untuk mengetahui semua, itulah level paling marah Nabi.
Itu makna kalau bangun keluar tanpa bagi salam, mana Nabi marah betul tu. Kita kalau bangun kita fikir nak kencing ni, ataupun ada hal lah tu, jawab call kot, ada nak pergi ambil barang kot, kita takkan fikir orang tu marah kat kita. Selagi tak sampai penampar kat muka kau tak tahu orang tu marah kat kau. Lepas tu saya bakal perasan, Allah, apa salah aku buat ni? Dia kejar Nabi, ya Rasulullah, tolonglah beritahu aku, janganlah kau biarkan aku terkeliru. Maka Nabi explain, waktu dia kutuk kau sabar, kau bangun dan kau sabar. Pada ketika itu aku tersenyum. Kenapa? Sebab aku nampak sebanyak-banyak, seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Kemudian bila dikutuk saya lagi, kamu bangun dan kamu sabar, kamu duduk, kamu berbual dengan aku balik semula. Pada ketika itu aku lagi tersenyum sebab aku nampak bertambah-tambah malaikat datang mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tapi apabila kamu bangun, kamu balas balik cacian dan makian Arab Badui tadi, aku melihat malaikat mengeji kamu dan tempat malaikat digantikan dengan syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis masa tu, apa lagi, bagilah, jangan tunggu, bagi, jangan, kan kesian kutuk ni mak ni, bapak ni, bagilah, bagi. Itu sebab bila kita marah, syaitan memang support kita. Dan lepas tu bila kita dah buat damage tu, malaikat apa ni, syaitan pun cuci tangan lah, settle. Aku tak tahu, tu dia. Tu kerja iblis nak nyesatkan kita. Tu sebab kita, kenapa lah aku marah? Dan orang perempuan kan selalu macam tu kan, orang lelaki pasal nak dengar belah habis lagi. Kan dia kat kita, sorry lah bang, tadi bukan ada maksud apa pun. Memang tahu kan kalau marah macam mana. Tahu. So ayat lelaki macam mana? I faham you marah, tapi cara you marah, you boleh marah, marahlah macam mana pun. Memang tempat you lepaskan marah you. Tapi kalau you sayang I, you tak payahlah lempar-lempar barang. Sampai tercacak pisau kat dada. Yai. Aduh, hai. Ini air saya ke bukan? Bukan lah. Ni bukan. Ni semalam punya lah. Kau saja. Kalau aku minum live tau. Tak adalah, saja je. Saja. Terima kasih lah banyak kan. Jauh-jauh datang. Hai kosong dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah, emosi tu. Ilmu makin tinggi tapi kualiti emosi sampai bunuh. Dah bunuh, bakar. Balik esok pagi datang bawa lagi minyak petrol, bakar lagi. Kenapa dia dah ada keberanian sampai macam tu? Tu belum cerita lagi. Saya pernah dulu ada satu kes, mak dengan maklum saya memang Bilal mandi jenazah. Dia kena uruskan jenazah tu seorang budak ni. Mak budak ni dengan boyfriend mak dia dera anak ni sampai mati. Cara ni budak 4 tahun ni masuk dalam washing machine. Dah keluar budak tu sangkut kat paku. Cakap apa? Lepas tu jiran-jiran macam perasan, lama tak dengar suara budak tu, dan mana anak kau? Dia macam mengelabah juga. Ada macam mengelabah. Jadi orang dah, lepas tu ada yang suspect something. So polis serbu rumah dia. Cek rupanya dah lebih 3 bulan ditanam di belakang rumah dah, budak tu dah mati. Mak saya urus jenazah tu masa tu dah tulang-tulang je dah masa tu. Bila mak saya uruskan, mandikan, dah mandikan, kapan macam biasa lah, walaupun tulang susun elok kan. Masa tu tak sedih lagi. Mak saya dengan maklum saya paling sedih bila tengok gambar budak tu masa hidup. Makcik dia tunjuk, ni lah gambar dia masa hidup. Elok, comel, rambut ikat kiki kanan kan. Allahu Akbar. Orang bertahun-tahun kahwin anak tak dapat, kau dapat anak kau bunuh macam tu. Itu yang cerita yang siapa yang tengok forum online saya dengan kan yang bela anak angkat tu. Lepas tu bila jumpa mak ayah kandung dia sibuk nak bela, tak sampai bulan mati. Kan? Saya sendiri sebab tengok tu. Masa tu dia, lepas tu Linda Rafa kan, kehilangan anak kan. Masa tu saya kata, ya Allah. Tu saya kata, kualiti emosi dia dalam mengawal tu. Sampai tahap tu. Berbunuh macam tu. Kadang-kadang kita tengok adik-beradik kan. Adik-beradik berebut harta kan. Kau dah pelik tau. Wah, dia orang baik. Tapi mati je ayah. Mak tinggalkan harta. Tiba-tiba hilang pertimbangan. Ilmu ke apa, adab semua tak ada. Apa hal lah, alung apa semua. Bergaduh, berpecah belah. Cerai berai. Macam-macam berlaku.
kan? Hanya disebabkan oleh tu kegagalan mengawal emosi. Nantilah next lah kita cek tarikh pengurusan emosi. Okey. Jadi begitu juga pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin kurang, semakin banyak teman di dunia maya, tetapi teman sejati semakin tak ada. Air minuman semakin banyak jenis, tapi air bersih makin berkurang. Inilah extra jos, tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai, kan? Bantai lah, kan? Pakai jam tangan mahal, tapi tak pernah tepat waktu, kan? Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, kan? Nak belajar semua cari dekat search saja. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. You all dah tengok beza, you all dah tengok dah dalam YouTube, you all dah tengok dah dekat dalam TikTok orang kerat aku punya video, kan? Tapi boleh tengok live on kita secara berdepan lain, kan? Lain. Siap boleh tanya, laki tu ke? Saya tanya, maknanya apa? Lain, tak sama feel dia. Aku tak tergamak tengok kegemukan aku dekat dalam tu. Bila dia kat sudahnya tinggal muka bulat, ya Allah abang. Tu saya kena kontrol. Hari tu perut saya besar temikai lah. Terpaksa kontrol. Kan? Buat macam mana? Semua orang sibuk tengok hari tu. Sebenarnya saya penat lah dengan kesibukan Samsul Debat ni. Saya sendiri penat tu. Saya penat dengan nama tu. Samsul Debat, kan? Hari tu saya bulan, kalau siapa yang follow betul-betul lah TikTok dengan Facebook, dia akan perasan lebih kurang 2 minggu saya tak live hari tu. Itu 2 minggu saya bawa diri sampai ke Indonesia. Sebab apa Indonesia? Sebab Indonesia orang tak kenal aku. Masa pergi tahun lepas, saya pergi ceramah dekat Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya terkejut sampai ke airport. Orang mau tak tahu je aku ni. Dekat Singapura bekerja, start TikTok panggil. Dia kerja, ada yang kenal-kenal lah, kan. Tapi di Indonesia orang tak, sebab dia ramai. Jadi mungkin saya kalau start tu makna sama flight tu. Kan. Tapi kebanyakan memang tak kenal. Saya boleh buka emas saya jalan dengan saya cakap Assalamualaikum, apa khabar Pak, kan. Tapi memang saya bawa diri, saya pergi ke satu pesantren di Jawa Barat di Indonesia, saya rehat kat sana. HP-nya disimpan, Pak. Handphone pun bagi. Pihak pesantren simpan. Itulah momen paling tenang dan rehat untuk saya. Kan? Bangun pagi pukul berapa pergi, kan? Pukul berapa pagi bangun pergi dekat kuliah, kan? Catat ambil ilmu. Kalau saya dengar ceramah dekat masjid, saya kena duduk menyorok kat belakang tiang. Kalau saya pergi pencamah tu boleh lah. Nampaknya Samsul Debat pun ada ni, patut dia camah kat depan ni. Kau sudah kau camah-camah, aku nak ambil point kau ni, kan? Jadi alhamdulillah saya rehat seminggu lebih kurang. Kebetulan terima kasihlah Kedutaan Malaysia di Jakarta yang tunjukkan tempat nak pergi, kan? Alhamdulillah. Tapi dia punya hospitality, kan? Datuk Seri mesti dah pergi, kan? Indonesia memang steady hospitality dia, cara dia melayan. Sampai dekat pintu masuk hotel tu, selamat datang Pak, selamat Pak. Macam ni yang tu kat Malaysia nak dapat tu raja je. Macam ni yang menyamban, selamat datang Pak, silakan Pak. Boleh saya angkatkan Pak? Bagus betul. Saya tanya, toiletnya sebelah mana? Yang sini Pak, saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Sampai kat toilet tu, dah keluar. Macam tu lah budi bahasa dia. Lepas tu driver sini ada ke pemandu sini? Ada pemandu tak sini? Ada lah. Nak pemandu dia, supir dia, kalau dalam kereta tu dengan pakai dengan baju batik Jawa tu, kan, marilah kita makan. Kita kan ajak, kan, driver, mari kita makan sama. Tak apa Pak, tak apa, aman Pak, saya di mobil aja Pak. You duduk tegak tunggu dah kereta. Kau tengok driver kita sama konyang dengan bos tu. Tu pun tak salah lah, dah dua budaya dia. Kadang-kadang dia makan lagi banyak daripada bos, kan, tapi tu budaya. Dan saya tanyalah yang sahabat-sahabat Indonesia ni, macam tu bagus ya. Dia bukan apa Pak, dia kata, sebab dia kata nak cari kerja susah. Jadi dia kena buat betul-betul kerja dia tu. Kalau kau tak buat, ramai lagi orang nak buat dan nakkan kerja tu. Baru saya faham. Punya ramainya sampaikan ada jadual hari Senin kereta nombor genap je boleh masuk dekat bandar tu. Hari Rabu nombor ganjil je. Siapa bawa kereta nombor genap hari ganjil pergi kena saman. Macet, kata kan.
memang best lah. Nak berehat pergi Indonesia. Bawa orang perempuan tak rehat, pergi seorang. Boleh lah bawa saya sekala pergi shopping, pergi apa, pergi Bandung, pergi apa kan, pergi Pasar Tamrin tu, dekat sana banyak barang murah dekat Jakarta tu. Okey, jadi teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Jadi apa yang kena ada? Pertama, kita kena jujur. Bekerja ni kan, bekerja sebagai satu ibadah, jujur, jangan tipu. Tak betul lah. Jangan apa. Bos tanya, kau kat mana sekarang ni? Saya dekat site ni bos. Kat site macam mana? Kata aku pun dekat site ni. Kan bohong, buat apa? Tak payah tipu. Cakap tu, saya kat luar ni bos, tengah cik barang sikit. Kenapa tu bos? Boleh balik pejabat jap? Ada benda nak bincang lah. Okey bos, bagi saya 15 minit saya sampai. Jujur. Kedua, amanah. Jaga amanah. Tiba-tiba hujung minggu dia kerja, tak siap. Bawa anak datang kat pejabat. Bagi kertas orang selai. Kertas pun pejabat punya. Nah, pen pun pejabat punya. Tak amanah lah kita. Benda kecil tak boleh jaga, macam mana nak jaga benda besar? Kalau itu pun kita tidak boleh jaga, macam mana nak jaga negara? Itu formula yang paling mudah untuk kita faham. Macam itulah. Itulah jujur, amanah, jaga. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang tak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Aku heran tengok, kau dah tahu Samsubat nak datang. Kalau kau nak rekod, bawalah tripod. Kau tertahan pegang macam mana. Lepas turut tangan lah, ponik lah, lama pula. Lepas tu nak gelak tahan. Takut masuk dalam phone kan. Tak apa rakam. Teruskan. Iya, jaga amanah. Ketiga, dalam organisasi, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga ukhuwah. Jaga ukhuwah. Kita dalam pejabat, sesama manusia pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa, kena faham tu. Kenapa? Cuba kita orang lelaki tengok muka tak berubah, sangka baik. Kau orang yang dia tak boleh. Apa yang tak boleh cakap? Ada maklumat baik, kongsi dengan orang. Ada duit lebih, kongsi sedekah dengan orang. Takkan tu tak boleh faham? Saya ada sebut ke kongsi suami? Tak ada kan? Cepat nak berubah muka. Kongsi tu benda-benda baik. Faham? Dia ada je muka dia. Kongsi sensitif sangat, kongsi tu ya. Itu pertama. Yang kedua, jangan sombong. Sombong ni perangai siapa? Fir'aun. Sombong. Sebab Fir'aun, macam mana yang budak baju merah tu cakap tu, tak ada penyakit. Mana pernah sakit Fir'aun? Tak ada. Tu dia sombong. Qarun sombong. Qarun ni punya kaya, dia ada gudang-gudang emas, harta dia, gudang dia sahaja, berapa banyak gudang dia, kunci yang nak buka setiap pintu gudang tu, kuncinya diperbuat daripada emas, dan nak bawa kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta. Berapa banyak tu? Itulah kekayaan Qarun. Itu yang bila dia terbenam, dia jatuh dalam tanah, ditanam, dia timbus kan, bila orang jumpa dalam tanah, harta Qarun, sebenarnya harta Qarun punya harta. Hilang kat padang pasir, cari kat Kuala Lumpur. Peranduan mencari harta Qarun kan, itulah. Ya, amanah jaga, ukhuwah jaga, jangan tamak, jangan sombong, dan jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad, punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak puas hati dengan orang, tapi kena faham tau. Salah satu maksud dengki adalah, kita kena faham boleh. Sebenarnya untuk semua orang kena tahu, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, contohnya siapa nama abangnya? Ridwan. Tiba-tiba abang Ridwan ni contohlah dapat baby ke, tiba orang lain cakap, dengar apa si Ridwan tu dapat baby.
Ada kat dengar tu. Dia tak rasa apa, makna dengki dah dia. Dia tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar dia naik pangkat. Yalah, ada 2-3 orang kan. Dengar tu, dengar. Tak rasa apa. Makna dengki dah mula ada. Tapi kalau kata, dia dengar si Ridwan naik pangkat, tak apa dia jilatnya bos tu. Confirm dengki. Kalau siap bercakap macam tu, memang confirm lah dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dia curi duit tu. Confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua A belajar tu. Macam anak dia seorang pandai. Confirm dengki. Habis sepatutnya kena apa? Kena ada standard ayat dia. Kalau orang gembira, kita pun gembira sama. Dengar-dengarnya dia dapat naik pangkat. Dia ke? Oh, Alhamdulillah besok dah jumpa dia lah. Nak minta apa? Mana tahu so papa boleh tolong. Kan? Dengar-dengarnya Datuk Seri kita dapat pergi haji tahun ni. Ya ke? Alhamdulillah lah, besok aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku mudah-mudahan dapat pergi. Nanti Datuk Seri tolong doakan saya dapat pergi tau. Dah boleh. Dah daftar ke belum? Belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram minta boleh pergi pada tahun 2134. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi tu. Mampu hidup belum mampu hidup belum 3 kali weh. Tapi itu perancangan dalam sistem je. Tapi kan kalau buat rayuan mungkin dapat pergilah. Dia dengar-dengar anak dia dapat PSC, dapat semua A. Alhamdulillah, ada juga anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah, syukur dengar. Dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia dah lah rajin tumpangkan orang naik kereta dia weh. Kita tumpang naik kereta dia. Tengisi minyak bawa tidur. Settle. Bukan susah pun. Kan? Macam tu je. Dengar-dengar kan, Abang Haji tu lah. Abang Haji mana? Yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25 weh. Laki tu 85, bini 25 weh. Cepat je mulut tu kadang-kadang. Macam mana dia cakap? Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Weh. Ini cepat. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok cakap. Cuba tanya perempuan, apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu? Kan dia dah banyak umur ke? Abang Haji ni sebenarnya dia penyayang, romantik, makan pun bersuap. Walaupun kadang-kadang tak tepat kan. Tak tepat macam mana lah. Boleh suap kan abang telinga tu. Macam tu kan. Lepas tu setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terang lah balas apa. Contoh lah kan. Doakan kebahagiaan dia. Kan? Keempat, percaya pada hikmah. Kita bekerja di suatu barang, percaya pada hikmah. Aku ni tak naik pangkat. Tak apa, adalah mungkin agaknya Allah nak bagi aku belajar lagi. Ya seorang tu tukar-tukar department, gaji tak naik. Kejap sini. Maknanya apa? Allah bagi kesempatan kita untuk belajar semua proses kerja. Bila keluar dari situ, semua aku tahu. Setakat macam simple lah, kau macam ni je. Macam tu. Iya. Ingat tak kita main damula? Perasan tak? Sebenarnya damula tu ada sebab orang tu ajar main damula ni. Ada orang kejap-kejap tangguh. Cepat betul lah. Senang betul hidup dia. Jangan seorang tu kejap-kejap ular. Dia naik ular. Kan? Kejap turun. Tu orang dia bertukar department tu, ular. Kan? Ada seorang tu pula ular tidak, tangguh tidak. Situ je. Masalah je apa? Masalah dekat 96. 97, 8, 9, 100 undur balik. 8, 9, 100 undur balik. Makna tak pencen weh, bersambung-sambung kontrak dia. Macam tu lah. Apa hikmah dia? Khidmat dia masih diperlukan. Terus buat sentiasa baca hikmah. Kan? Kenapa agaknya aku ni lama dah kahwin tak ada anak. Rupanya Allah bagi peluang berbakti pada kedua ibu bapa kita. Kan? Dapat anak perempuan ni supaya kita berhati-hati jaga anak, jangan main. Anak perempuan sekarang tolonglah jaga. Satu lagi orang perempuan, tolong jaga iktilat. Kat tempat kerja tolong jaga, batas perhubungan tolong jaga. Kadang-kadang kan yang paling saya risau apa, saya tengok banyak kes saya jumpa orang perempuan ni dapat mesej, itu paling banyak sekali. Sekarang ni terbagi terdengar kan, tak boleh lah peraturan sekarang ni dah tak boleh bagi mesej honey, dear, link, baby, tak boleh kan. Sebenarnya terlalu banyak kat luar sana kes ni. Ada bagi video lucah, ada bagi ayat malam ni free, jom malam ni, jom kita tidur sama. Ada
Dan kadang-kadang orang perempuan memikirkan orang tu pangkat lebih tinggi atau kesan pada kerja dia, so dia diam. Jangan. Diam adalah perbuatan yang paling salah kita buat. Kena jawab, minta maaf ya Tuan, kalau boleh tak Tuan elakkan hantar mesej macam ni. Sebab bila Tuan mesej macam ni, maknanya Tuan tak hormat dengan mak ayah saya dan tak hormat dengan suami saya. Betul? Tiba-tiba suami jumpa mesej tu, kita tak balas apa-apa, seolah-olah kau okey. Jadi masalah. Saya banyak menasihatkan benda ni. Betul? Lelaki pun hati-hati. Kau nak bergurau, agak-agak bergurau. Grup lelaki pun kau janganlah bagi. Kau janganlah, kan. Ada lelaki yang feeling ni, jangan main-main. Kan? Tu saya kata, betul. Benda ni memang banyak berlaku. Banyak berlaku sebenarnya. Malahan sampai satu tahap, ada yang betul-betul melayan benda tu sampai benda tu jadi benda-benda tak baik. Saya cakap lah. Ada konsep lunch husband. Dekat pejabat, dia ada line handphone dia makan tengah hari dengan orang tu. Dekat pejabat, dia ada affair dengan orang ni. Tu husband dia kat pejabat. Kat pejabat yang kerja, jangan kacau I banyak kerja. Tapi ada husband lain rupanya. Tu hati-hati. Benda ni saya dah check dah, tak berlaku dekat sini. Tempat lain. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Kemudian accountability, kebertanggungjawab. Tanggungjawab, jangan salahkan orang. Hidup jangan salahkan orang. Gemar menyalahkan orang, tu yang jadi anak kita pun ikut perangai kita. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Ada je benda semua orang lain. Macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Orang lelaki, kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Pula nak makan. Tengok Datuk Seri, kan? Dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja try beria dia dengan muka-muka lepas nyapu beria punya. Walaupun kau dah bekerja dengan syarikat oil and gas, kau boleh jawab jawapan yang tak logik tu. Sejak bila? Semalam hujan lebat tak? Berapa ekor katak manggil semalam? Feeder dia. Aduh, hai. Beri jawab. Tapi sebenarnya betul lah tu. Lagu tu mengajar jangan menyalahkan orang. Dalam banyak binatang tu ada seekor binatang yang paling gentleman. Ular. Bila tanya kenapa kau nak makan katak, dia jawab sambil merunung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia ulang, memang makanan aku. Dan audio hujung tu dah dipadamkan oleh Jabatan Hakim Negara. So what? Orang tak tanya dah. Kenapa ni? Kenapa awak tak siapkan kerja ni? Minta maaf Datuk Seri. Dia yang letakkan fail ni atas meja saya. Saya tak tahu ni siapa yang letak ni. Tak orang tu suka letak atas meja dia. Saya letak atas meja dia. Mana saya tahu? Yang seorang ni salahkan ni, orang ni salah orang ni. Tu jadi. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, pening kepala. Kenapa kamu tak siap kerja? Minta maaf Datuk Seri, memang kelalaian saya, kecuaian saya yang terlupa. Saya tak sempat buatkan. So sekarang ni Datuk Seri nak saya buat apa? Senang, mengaku je. Nampak tak? Kebertanggungjawab. Seterusnya respon positif. Nampak apa-apa sekela mulai beberapa hari bulan, semua ahli-ahli, tenaga penggerak, staf PBJV Group tidak dibenarkan lagi begini-begini, hendaklah begini, tak boleh lagi kejap-kejap minum, jap-jap minum, tak boleh, mestilah macam ni. Wah, lepas tu ada yang tak puas hati tengok nanti, tak apa-apa, semua nyusahkan orang, dia tak faham kita ke. Marah kat notice board. Yang seorang tu lagi best, kau muda buatlah, akad anak pencen. Yang seorang tu pula, kita membaca balik, ada ke tulis kepada anak bersara sila abaikan notis? Tak ada pula. Gemar betul pakai ayat tu lah, nyampah aku. Buat positif. Orang biasanya board of director semua, bahagian-bahagian atasan ni semua dah meeting dulu sebelum nak keluarkan arahan tu. Dan seterusnya ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Dia tanya macam tu, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai otak, tiba. Saya tengok, saya camah kat Kuala Pilah tu kan, camah maulud. Saya tanya, apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik tu. Nak camah-camah lah, tanya pula. Duduk lah kan.
kilo tu. Samsing tu macam ni. Soundnya aku. Aduh, ikhlas apa maksudnya? Tidak mengharapkan balasan. Jelas. Tapi kalau boleh saya tambah sikit. Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Kenapa? Kenapa tu? Makna tak ikhlas lah. Kalau ikhlas terima kasih pun tak. Sebenarnya yang lagi tepat, lagi mendalam maksudnya membuat sesuatu tanpa mengharapkan pengiktirafan manusia. Percaya cakap saya. Contoh kau kerja kajian, kau mengharapkan Datuk Seri Azman Shah nampak kerja kau supaya kau boleh naik pangkat. Percaya cakap saya, kau akan kecewa. Sebab Datuk Seri Azman, bukan saya nak salahkan dia, sebab kita semua manusia. Minta pada Allah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati Datuk Seri Azman Shah nampak kerja kita yang baik untuk diberikan penilaian yang baik. Itu je. Kalau tak dapat, tak apa. Sebab kita bukan nak kejar naik pangkat sangat. Yang kita nak kejar, berapa ramai orang? Aku nak sangat naik pangkat. Aku nak sangat naik pangkat. Sekali dapat naik pangkat, oh tahniahlah, makasih. Seminggu lepas tu, banyak kerja, penat weh. Kau yang nak naik pangkat. Betul tak? Sekarang kau tak naik pangkat, pukul 5 kau dah boleh balik. Sini balik kau apa? Pukul 5 dah boleh balik. Dah fikir dah, bang, malam ni mana? Pasal malam mana? Nak makan kat mana? Malam ni. Kau tanya Tok Sri Azman, belum tahu lagi malam tu. Kadang-kadang pukul 9 malam tak balik lagi. Dia memang macam tu. Kalau jawatan biasa, pembantu tadbir balik pukul 5. Yang biasa-biasa tak pangkat tinggi pukul 5. Pukul 6 yang atas kira supervisor tu pukul 6. Itu kira Datuk CEO memang patut sini duduknya, tak balik-balik. Lagi tinggi lagi lambat balik. Tak, dia punya tahap sibuk tu lah. Kita ni lah, dia tahu apa, dia bos, dia kesana kemari, risiko dipersalahkan Datuk Seri Azman Shah. Kita wah salah kita tadi, kita salah bagi report. Datuk Seri pegang relay report kita tu, sudah dia yang kena marah. Tu besok tu kita pula kena marah. Tu saya kata. Jadi tu sebab kata bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Ikhlas. Kadang-kadang Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, tapi Tuhan bagi anak yang pandai-pandai. Tuhan bagi suami yang romantik. Assalamualaikum. Sayang. Abang balik ni. Abang masaklah. Saya tahu kan macam mana hidup abang kalau tak nampak isteri abang saya. Kau tak enak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Gemar betul. Ya bahal. Gemar macam tu. Orang lelaki, dia bayang kalau aku buat tu macam mana katanya. Iya. Suami balik, zap dia peluk daripada belakang. Abang. Aku memang kena gayakan bukan faham. Ini suami balik, ya Allahu Akbar. Siap sound lagi. Suami berbalik. Biasa normally sampai abang awak bersama dengan abang. Ya bang. Ha? Azrul. Biasa sampai rumah kau apa? Dia bujang. Oh, bujang lagi. Bang, kau tunggu apa bang? Kawan sebelah kau sabar. Okeylah bang, sebelah tu. Biasa sampai rumah kau apa? Petang. Oi, lambat ni. Oh, macam mana kau balik pukul 5? Ha? Oh, sini pukul 5. Oh, ini bukan sini. Okey. Yelah, pukul 7 sampai. Sampai rumah, soalan paling salah seorang isteri tanya. Balik bang? Apa soalan tu? Aku baru sampai. Dah bersiang tadi kau tak nampak aku baru sampai. Kau tanya, balik bang? Tu yang kalau salah hari tu suami jawab, baru nak pergi buta. Dia memang baru balik. Kau tanya dia baru balik. Tak, baru nak pergi buta. Kata dah. Abang nak minum apa bang? Kau tak tahu dah berapa puluh tahun kahwin? Dah berapa tahun kahwin dah? Berapa tahun kahwin? Kau tunggu apa? Kau dah berapa tahun dah kahwin? Tak ingat dah? Cakap tu. Jarang orang perempuan tak ingat berapa tahun dah kahwin. Takkan 10 tahun, 15 tahun tak tahu. Tapi ingat tak suami suka minum air apa? Ingat. Dia air apa?
suka Nescafe. Oh, macam saya kopi O, Nescafe O, TTO, kopi O. Sudah lama putus susu. Tak, dia panggil penyakit apa? Lactose intolerant. Kalau minum tu sebu kan perut kan. Tapi susu kambing tak apa. Kalau susu biasa yang susu lembut, oh tak boleh. Unung dah beli air dah. Ni tanya ni, abang nak minum apa? Kau ambil lah kacang tikus sampai dapur tu bawa keluar. Cakap je abang nak kopi, Nescafe or mi. Macam oh betul. Kan? Barulah suami tu semangat kan. Iya. Ni contohlah Jadi apa lagi yang kena ada dalam bekerja? Sebab profesional. Tadi kita mukmin Islam, Muslim satu lagi. Tapi profesional kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Ketiga, apply, jangan cakap je, kena buat. Aku nak berubah, aku nak jadi, tak, kena buat. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Bak kata orang cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Belajar. Mana boleh sambung belajar? Sambung belajar. Sehingga kadang ada orang lambat kahwin sebab sambung belajar. Kadang macam tu. Ustaz tahulah Azrul apa sebab? Apa dah? Tunggu datang minyak. Memang lambat lah lagi kan. Soalan yang ni paling susah nak jawab pada hari raya. Azrul dia menanggung benda tu kat hari raya. Kau bila kau nak kahwin? Jawab je, insyaAllah bulan 8. Ya dah tak tahun belum tahu lagi cakap macam tu. Dan kemudian profesional, jangan campur aduk peribadi dengan tugas dan kerja betul-betul. Bila masuk profesional, ramai orang ingat kat tempat kerja je. Tak, dekat rumah pun kena profesional. Balik rumah terus appear kita dah buang, tinggalkan pangkat-pangkat kita. Kita bawa pangkat kat rumah pula, sebagai suami, sebagai isteri. Anak-anak ayah mana, kadang-kadang dia bawa perangai bos dia. Perangai bos bawa balik rumah. Assalamualaikum, salam. Ayah, dah buat appointment belum? Gila betul. Sekali kau reject anak kau, sampai bila anak kau tak datang jumpa kau? Betul. Jangan bagi peluang anak juga. Anak pertama, anak kedua, 3, 4. Tu sambil-sambil balik kerja tu 12 orang. Tu belum betul-betul lagi tu. Jadi makna kata profesional. Kemudian apa? Iltizam, semangat nak buat yang terbaik. Organize, susun tu strategi untuk capai hasrat organisasi. Dan terakhir sekali, letakkan niat yang betul bila bekerja. Barulah dapat pahala ibadah. Akhirnya saya nak sebut satu ayat. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep. Kan? Ya. Percayalah, bekerja di sini you all takkan kaya. Hui, terasa siut dia kata. Yang belakang cakap apa? Tahu tak cakap dia kata. Tak. Sebab apa saya cakap tu? Sebab contohlah, katalah Datuk Seri Azman Shah dia happy sangat hari ni saya ada satu pengumuman. Saya nak maklumkan semua disebabkan saya happy sangat Samsul Ubat datang. Hari ni saya umumkan bahawa semua yang ada dalam bilik ni kita akan bank in kan sebagai insentif setiap seorang. Ni contoh tau, jangan kau tidak contoh. Kita akan bank in kan setiap seorang RM500,000 setiap seorang. Contoh. Kau jangan tak contoh. Okey, soalan saya nak tanya. Siapa nama kak ni? Kak, RM500,000 kat dalam akaun. Dah kaya ke belum? Belum. Ni yang belum kahwin. Siapa nama? Saya Datuk Aziz. Mana satu nama ni? Aziz. Okey, Aziz. RM500,000 dalam akaun. Dah kaya belum? Belum. Ridwan dah kaya belum? Azrul dah kaya belum? Belum. Tengok. Belum. Tapi kahwin boleh dah. Tiga kah? Selera besar weh. Seorang pun tak lepas ke? Kan? Ni ustaz yang macam doa tadi. Siapa nama tadi? Razi. Rasa RM500,000 dah kaya belum? Belum lagi. Tengok.
Kebanyakan kita terbayang 500,000 pun bergaya. Kau bayangkan waktu Menteri Kewangan umumkan bagi menghargai jasa penyawat awam, kata umumkan Sekretariat Kewangan sebanyak RM700. Masa tu ada seorang penyawat awam cakap, baik, tak payah. Penyawat awam yang kedua, okey lah, dulu 500, sekarang dapat 700, okey lah tu. Yang seorang tu pula berlari pergi ke mesin ATM tu, cucuk, belum lagi baru umum. Tapi sebab apa? Sebab dia excited nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Dia nak bawa family dia makan kat kedai tom yum tepi jalan. Memang tak ada kedai tengah jalan, tepi jalan. Dia nak ajak makan sama belanja. Pada dia 700 tu besar. Tu sebab kekayaan tu sendiri subjektif. Bukan saya nak hina kata kau kerja sini kau takkan kata. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Sebab Nabi sendiri pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tu sebab saya kata jangan kejar kaya, tapi kejar bahagia. Okay. Sebab akhirnya saya kata kenapa tadi nak jadikan kerja sebagai satu ibadah, kita nak dapatkan apa? Apa yang kau dengar pada tadi? Tak, yang first tadi sebab awal-awal tadi. Kita akhirnya kita kerja sebagai satu ibadah ni sebab kita nak kerja apa? Kita nak dapatkan apa? Berkat. Kerja bos lah, kerja apa lah, tapi betul lah, mendapatkan keberkatan. Berkat tu mustahak. Apa maksud berkat? Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tengok mula berubah muka dia kongsi tu. Tapi pada orang yang tak berkat rezeki dia, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Seolah-olah minum selautan air tapi tak hilang dahaga dia. Apa tanda-tanda berkat? Tu dia. Satu, sikit rasa cukup, banyak boleh share, boleh sedekah, boleh tolong orang lagi, boleh buat benda baik lagi kat orang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Bahagia sangat. Iya. Balik je peluk. Bang, peluk bang. Peluklah, mana dapatnya. Kata Datuk Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat tau. Setiap kali peluk 4 saat panjang umur. Mana dia dapat aku tak tahu, kau tanya dia. Aku ulang aja. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur kau tu. Balik happy je. Balik happy je. Sayang, dia tengok nampak isteri tengah basuh pinggan. Sayang, dia pegang tangan dengan sabun, cuci tangan. Sayang, apa? Pergi masuk dalam, mandi, tak apa. Siap. Biar abang sambung. Suami sambung. Dengan baju ada logo tu PBJV dengan logo. Baju kerja tak buka lagi tu. Saya nak tanya perempuan, happy tak kalau dapat suami macam tu? Happy, walaupun tu lah sekali 365 hari dia rasa happy sangat. Ataupun sampai balik, ni ambil ni voucher spa muslimah ni, pergi hari Sabtu ni. Habis anak kita, anak-anak abang jaga. Pergi sana massage, cuci rambut, pedicure, manicure, rest betul-betul. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayar lah sendiri. Macam datang. Apa tak pernah bayar dah. Abang ni gurau pula. Iya. Ataupun suami balik kan, suami balik, pancuh air, kita minum sama. Mbak dia tu tak pernah buat tu. Pancuh air, kita minum sama. Ni abang dah bawa ni kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang abang ni. Ada-ada je. Kuih apa yang abang bawa ni? Kuih apa yang abang bawa ni? Kuih couple. Kuih couple? Mana tu kuih couple? Tinjau orang tu kuih cakui. Cakui kan couple macam tu kan. Kuih tengah tu kan. Aku dia tahu. Kau pun baru tahu. Iya, tu cakap tu. Tu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing, berjaya dalam kehidupan. Anak berjaya dalam akademik, berjaya dalam karier. Seorang perempuan boleh menitis saya mata tau, tengok anaknya konvo. Bang, anak kita dah konvo bang. Suami kata, kau kawal perasaan kau ni, konvo tadika ni. Bukan konvo kolej pun. Tapi dia punya happy tu kan. Kita tengok anak tu pakai rok anak kita lah. Happy kan. Sebab jangan kita kutuk-kutuk anak kita. Kadang anak kita mungkin tak berjaya dalam akademik, tapi bila kita sakit, dia yang bela kita. Mak ayahnya dah stroke dah. Cakap pun dah tak jelas. Mak nak apa ni? Yelah.
nak jambu batu. Yalah, si Asam sekali kan tahu. Dia boleh faham tu. Kau pun tak faham dengan aku cakap tadi kan. Yang keempat, apabila kita ni suasana di tempat kerja, suasana kejiranan masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, tu pun tanda berkat rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mengaji, puasa, mudah buat baik, mudah sedekah, ringan tangan nak sedekah. Itu juga merupakan tanda keberkatan rezeki. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira tau. Tu kau yang order, faham? Bang berkat bang, makin tak, tu tak kira. Tu kau yang order, faham ya? Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi saya nak tutup dengan beberapa hadis Nabi. Pertama tadi, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Tapi Nabi juga sebut cari rezeki yang halal. Ini kita cerita ni, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi juga sebut tentang kaya. Manusia yang paling kaya. Oh, makna boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, tu Nabi sebut. Dan Nabi juga sebut banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat di atas. Dan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan dalam bekerja ni pesan saya, kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Jaga organisasi kita. Di tempat kita cari rezeki. Bangun tempat ni, insya-Allah harmoni lah keluarga kita juga. Macam tu lah. Jangan kita itu company tak dia lah. Aku yang penting aku buat hal aku, tak betul. Malam kan pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Oh, gila romantik kau. Aku bagi kau ayat power ni. Betul. Belajar bersyukur, insya-Allah. Saya doakan semua bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan dapat amalkan yang baik. Ya Allah, pukul 12 15 minit dah. Patut semua macam keresahan aja. Boleh sambung lagi ke? Boleh lah. Kau sedap duduk gelak kan. Aku berdiri ni betul. Jadi apa pun insya-Allah. Ada 2 tajuk lagi kan yang kita berghibah dan fitnah dengan satu pengurusan emosi kan. Jadi insya-Allah jadi kita nanti cek tarikh lah, cek tarikh. Jadi rasa itu saja bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung.